Keadaan yang kedua ialah bila mana si mati yang kedua ini warisnya adalah sama dengan waris si mati yang pertama, tetapi berbeza dengan keadaan yang pertama tadi. Mereka menerima bahagian yang berbeza. Kalau dalam keadaan yang pertama, mereka terima bahagian yang sama. Ya, maksudnya asabah lizzakari mislu hadil unsayain. Tapi dalam keadaan yang kedua ini, mereka menerima bahagian yang berbeza. Jadi, misal yang mudah untuk kita lihat ialah si mati meninggalkan isteri, 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Kemudian salah seorang daripada anak lelaki itu pula meninggal dan meninggalkan waris yang sama, ya, seperti berikut. Okey, si mati adalah lelaki meninggalkan seorang isteri, 2 orang anak lelaki dan juga seorang anak perempuan. Maka si isteri akan mendapat 1/8 dan anak lelaki akan mendapat asabah, asal masalah daripada 8. Jadi isteri akan daripada 8 akan dapat 1 bahagian dan 7 bahagian lagi adalah untuk anak lelaki dan juga anak perempuan. 7 bahagian ini kita nak bahagi kepada berapa? Kita bahagi mengikut bilangan kepala ataupun dipanggil ru'us. Ru'us warasah, ya, maksudnya bilangan kepala waris. Jadi yang lelaki dianggap 2 kepala lah, ya. Oleh kerana 2 orang anak lelaki jadi 4 dan yang perempuan 1 orang jadi 5 bahagian. Bermakna yang daripada 8 bahagian asal masalahnya isteri dapat 1, 7 bahagian lagi adalah kena bahagi dengan 5. Tetapi bila kita bagikan 7 dengan 5 ini, maka akan menimbulkan angka pecahan. Dan di dalam faraid, untuk penyelesaian masalah faraid ini, kita tak boleh mendapatkan nombor pecahan. Jadi kita kena kalikan. Kita kena kalikan, bermakna 8 kita kalikan dengan 5. Hasilnya ialah 40. Kita akan dapat satu jami'ah ataupun tasheh yang baru, iaitulah 40. Asal masalah yang baru ataupun kalau dah selesai kita panggil jami'ah. Jadi 1/8 daripada 40, 5 bahagian, lebih lagi 35. 35 kita bahagikan dengan 7, 5. Jadi setiap anak lelaki akan mendapat 35 bahagi dengan 5 dapat 7. 7 kali dengan 2, 14. Ya, jadi setiap anak lelaki akan dapat 14 dan setiap anak perempuan akan dapat 7 bahagian. Dan bila kita campurkan 5 campur 14 campur 14 campur 7, hasilnya adalah 40. Kalau hasilnya benar, maka betul lah pengiraan tersebut. Baik, jadi ini adalah masalah yang pertama. Kemudian anak lelaki, salah seorang daripada anak lelaki itu mati sebelum harta sempat dibahagikan, maka jadilah pula masalah yang kedua. Namun anak lelaki ini tidak meninggalkan waris yang baru. Yang mewarisi si mati yang pertama, itulah warisnya juga, tetapi statusnya telah bertukar. Kalau dalam masalah yang pertama, si mati adalah lelaki meninggalkan isteri dan 2 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan. Jadi bila anak lelaki ini mati, isteri kepada si mati yang pertama, oleh kerana dia adalah anak kepada lelaki tersebut dan juga mungkin dalam masalah ini dia adalah juga anak kepada isteri tersebut, maka isteri bila dia mati, isteri kepada si mati yang pertama itu statusnya adalah ibu kepada anak lelaki yang baru meninggal ini. Ini anak lelaki, jadi isteri kepada si mati yang pertama dan masalah pertama, dia adalah ibu kepada anak lelaki yang mati ini. Dan anak lelaki kepada si mati yang pertama, hubungannya dengan yang baru mati ini adalah saudara kandung lelaki, saudara lelaki seibu sebapa. Manakala anak perempuan pula adalah saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan kandung. Okey. Jadi sekarang kita akan buat pengiraan lah, ya. Maka ibu akan dapat 1/6 kerana dalam masalah ini si mati meninggalkan saudara yang ramai dan saudara lelaki seibu sebapa
Dan saudara perempuan sebapa ataupun saudara kandung ini, mereka akan mendapat asabah. Yang perempuan itu dia asabah bil ghair. Baik. Jadi asal masalahnya adalah daripada 6, 1/6 adalah 1 dan lebih lagi 5 bahagian adalah untuk dibahagikan kepada saudara kandung lelaki dan juga saudara kandung perempuan. Dan 5 ini kita bagikan kepada ru'us, warasah, ataupun kita bagi pada kepala waris tersebut. Jadi di sini yang lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan dapat 1 bahagian. 5 dengan 3 tak boleh nak bagi, dan dia juga tidak boleh dikecilkan kerana tidak ada nombor pembahagi yang boleh dibahagikan kepada kedua-dua nombor ini, iaitu 5 dan juga 3, melainkan kita kena kali 5 ini dengan 3. Jadi asal masalah yang baru akan jadi 18, dan 1/6 daripada 18 adalah 3, dan lebih lagi 5 ini 15, bermakna saudara kandung lelaki akan dapat 10 dan juga saudara kandung perempuan akan dapat 5. Baik. Jadi 18 ini kita nak bahagikan daripada harta mana? Daripada harta si mati ataupun saham si mati, yang mana mewarisi daripada si mati yang awal. 18 ini sebenarnya kita nak bahagikan dengan saham si mati yang kedua, yang mana dia mewarisi daripada si mati yang pertama. Jadi cuba lihat. Nombor 18 ini dengan nilai sahamnya 14, nombor ini tidak sama. Tidak sama. Walau bagaimanapun, nombor ini dia tawafuk. Tawafuk maksudnya 18 dan juga 14 ini mereka boleh dikecilkan dengan satu nombor yang lain. Satu nombor yang mana boleh kecilkan, itulah nombor 2. 14 kita boleh bahagi dengan 2, 18 juga boleh bahagi dengan 2. Oleh kerana itu 18 bila bahagi dengan 2 akan jadi 9. Kalau 14 bahagi dengan 2, maka dia akan jadi 7. Maka sekarang ini bila kita bagi 18 bahagi 2, maksudnya 9. Kita akan letak di sinilah 9 sebagai nombor pengkali kepada masalah yang pertama. Manakala 14 bahagi 2 kita akan letak di sini sebagai pengkali kepada masalah yang kedua. Bermakna di sini jamiah kita ialah keseluruhan nombor di sini 40 dikalikan dengan 9, iaitu nilainya 360. 40 kali 9 nilainya ialah 360. Baik. Maka bahagian waris bermaksudnya kalau bahagian si mati ini ialah 14 dikalikan dengan 9, dan bila dapat hasilnya, maka dia akan dibahagikan balik dengan 18 dan dia akan kalikan dengan dengan saham-saham yang diperolehi di sini. Okey. Baik, jadi secara mudah kita kata setiap nombor di saham-saham yang ada di sini, iaitu saham isteri 5, saham anak lelaki 14, semuanya akan dikalikan dengan 9. Sebab asal masalahnya pun kita kalikan dengan 9. Bermakna daripada 360 ini, maka kita kalikan 5 kali 9 45, yang ini kita tak kali lagi lah dengan 9, sebab bahagiannya ni akan dibahagikan dengan 18. Bagi 18, dan bila dapat bahagiannya ini, ia akan dikalikan dengan dikalikan dengan saham-sahamnya. Okey. Baik. Jadi 14 akan jadi 126. Jadi 126. Dan 7 kali dengan 9 akan jadi 63. Okey. Jadi yang ni 14 kali 9 dia pun 126. 126 bahagi dengan 18 akan dapat 7. Bila dapat 7,
saham yang diwarisi isteri ini, isteri kepada si mati yang pertama, dia adalah ibu kepada si mati yang kedua. Jadi saham yang didapat sebagai ibu adalah 3 kali dengan 7 bersamaan dengan 21. Okey. Dan bahagian saudara ini, iaitulah 10 dan juga 15. Yang lelaki, saudara kandung lelaki, 10 kali dengan 7, jadi 70, dan 5 kali 7, 35. Bermakna sekarang ini anak-anak, bahagian saham isteri kepada si mati yang pertama, dia dapat 45, dan sebagai ibu kepada si mati yang kedua, dia campur lagi 21. Si mati yang kedua, iaitulah anak lelaki kepada si mati yang pertama ini, bahagian dia sebenarnya 126. Tetapi 126 ini kita tak bagi, dia harta ini telah pun dibahagi-bahagikan, seperti berikut, iaitulah 21 bahagian diberi kepada ibu, 70 bahagian diberi kepada saudara lelaki, dan 35 bahagian diberi kepada saudara perempuan. Jadi saham dia ni tak ada lagi lah, habis. Bermakna yang masih ada ialah anak lelaki yang kedua, yang mana sebagai anak lelaki yang kedua ini, dia dapat daripada waris yang pertama, sahamnya 126 saham, campur dengan 70 saham lagi sebagai saudara kandung lelaki kepada si mati yang kedua. Manakala anak perempuan kepada si mati yang pertama, dia dapat 63 saham, 7 kali 9, dan dia dapat campur lagi 35 saham daripada saudara kandungnya yang lelaki yang telah meninggal dunia. Jadi beginilah bentuk pengiraan munasakhat, ataupun kematian berlapis. Seumpama ini adalah contoh mudah, iaitulah hanya 2 kematian sahaja.